Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis yang penuh semangat, yang saya kasihi dan hormati, yang berhormat Tuan Haji Andan Surah bin Rabu, yang di-Pertua PAS Kawasan Indra Mahkota, yang merangkap Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, dan juga sebagai Ahli Dewan Negeri Besrah. Seterusnya yang dihormati Al-Fadil Ustaz Nasaruddin Hassan Tontawi, Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan Indra Mahkota. Tidak lupa juga kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Dr. Azhar bin Ja'far, Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Negeri Pahang, yang merangkap pemerhati yang mewakili Dewan Ulama PAS Negeri Pahang. Tidak lupa juga kepada tetamu-tetamu daripada Parti Bersatu Ahlan wa Sahlan, dan seterusnya kepada semua tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berhimpun untuk kita menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Ulama PAS Kawasan Indra Mahkota kali yang kedua. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada Dewan Ulama PAS Kawasan Indra Mahkota kerana ini adalah merupakan mesyuarat agung pertama dalam siri Mesyuarat Agung Dewan Ulama PAS Negeri Pahang. Dan saya juga mengucapkan tahniah kerana sepanjang saya berada dalam Dewan Ulama ni, inilah antara mesyuarat agung yang terhebatlah. Takbirlah sekali. Dan saya yakin kehebatan ini adalah kerana kepimpinan yang ada di sini, terutamanya di bawah yang berhormat Tuan Haji Andan Surah Rabu, yang telah memegang Don Besrah ini selama 2 penggal, dan insya-Allah masuk 3 penggal, dan insya-Allah bakal menjadi Esko Kerajaan Negeri Pahang. Amin ya Allah, amin. Dan tidak lupa juga di Indra Mahkota ini ada orang-orang hebat, termasuk Ketua Dewan Ulama kita ni adalah merupakan pengarah Yadim Malaysia. Dan tadi saya lihat yang mengaji Al-Quran pun adalah orang hebat juga. Tak silap saya Johan Hafazan Negeri Pahang, Johan Tilawah Negeri Pahang, anak kepada Lawyer Najib. Saya panggil Lawyer Najib, dia kawan saya juga, kawan abang saya. Dan yang menjadi pengurusi panitia Ustaz Ismail Hasanuddin, kita ucapkan tahniah kerana tak silap saya baru saja menjadi Johan Hafazan Kebangsaan di Johor baru-baru ini.
Dan beliau juga adalah merupakan anak orang hebat, anak kepada Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Pahang. Betul Malah yang hadir pada hari ini adalah di kalangan ulama-ulama yang hebat. Pensyarah universiti, kawan saya Ustaz Abdul Kamil, Dr. Azhar Ja'far dan asatizah yang lain. Justru itu kehebatan-kehebatan ini perlu kita mantapkan, garapkan lagi, supaya bukan sahaja dapat memperkasakan Dewan Ulama, bahkan sama-sama kita mengembleng tenaga untuk memperkasakan PAS Negeri Pahang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin mengambil iktibar untuk kita kongsikan bersama salah satu daripada cebisan sirah perjuangan Rasulullah SAW, yang mana mudah-mudahan insya-Allah dalam masa yang singkat, saya kalau boleh saya nak singkatkan, kerana ucapan Ketua Dewan Ulama kita tadi telah padat, padu dan mantap. Jadi oleh itu saya akan berkongsi dalam masa yang singkat perkara-perkara yang boleh kita perkasakan lagi, boleh kita tingkatkan lagi, khususnya dalam mengambil sirah Rasulullah SAW sebagai pedoman kita. Sesuai dengan perjuangan kita ini adalah merupakan satu jihad. Nabi SAW apabila ditanya ayul a'malil ataupun ayul a'mali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling Allah SWT suka? Selepas Nabi SAW sebut as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain, kemudian Nabi SAW sebut al-jihadu fi sabilillah, adalah jihad pada jalan Allah. Dalam konteks kita, pilihan raya ini adalah merupakan jihad. Dan mungkin inilah terma yang orang lain tak faham tentang perjuangan PAS. Sebab itu apabila kita kata pilihan raya itu adalah jihad, maka kita sanggup berkorban masa, harta, jiwa dan raga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Keluarlah kamu, bangkitlah kamu, walaupun dalam keadaan ringan, berat, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu pada jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita merujuk kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir, antaranya tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari telah menghuraikan maksud khifafan wa thiqala. Kalau kita baca secara direct, khafif tu ringan, thaqil tu berat. Maka dihuraikan beberapa terma apakah yang dimaksudkan dengan thaqil dan khafif ini, ringan dan berat. Antara yang dihuraikan oleh para ulama tafsir, pertama, walaupun dalam keadaan kamu syabab atau syekh, as-syabab ataupun as-syekh. Hari ini ada syabab dan ada syekh, ada orang muda, ada orang tua, bahkan ada ketua pemuda yang mewakili Dewan Ulama. Malah ada orang tua, Tuan Haji Mustafa kita ni, anda mula masuk Dewan Ulama bersama dengan beliau, sakit, susah, senang, ke mana saja dia sanggup pergi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itu kita berjuang ni tak kira muda ataupun tua. Yang kedua, masyghul atau ghairu masyghul. Masyghul ni maksud apa? Sibuk ataupun tak sibuk. Jadi kita kan selalu, Ustaz boleh tak jemput program? Minta maaf, nak sibuk. Selalu dah kita sebut. Ya, nak datang muktamar hari ni, muksyarat hari ni, Allah nak sibuk betul. Sebenarnya anda pernah dengar almarhum Tok Guru ni Aziz dia sebut,
Dia kata kita jangan cuba cipta alasan, kelak kita akan bijak mencipta alasan. Oh, itu anak pegang sungguh sampai sekarang. Jadi bila nak buat alasan tu memang takut betul, tapi ada juga alasannya. Tapi kena berhati-hati. Jangan sampai kita mereka-reka alasan, akhirnya kita akan bijak mencipta alasan. Yang ketiga, aghnia au masakin. Dalam keadaan kaya ataupun miskin, kena berjuang. Jangan tak berjuang. Yang keempat, rukbanan au musyah. Sama ada kenderaan ataupun tak ada kenderaan. Orang ada kenderaan, buat cara ada kenderaan. Orang tak ada kenderaan, tumpang orang yang ada kenderaan. Ini alhamdulillah dalam PAS memang kita buat seumpama ini. Yang keenam, al-usru au yusr. Sama ada dalam keadaan usr, susah, ataupun yusr, dalam keadaan senang. Kena berjuang, kena berjihad. Dan yang ke-8, yang ke-7, al-bard awil har. Sejuk atau panas. Muktamar Dewan Ulama PAS kawasan Dharma Kota, sejuk. Yalah, dalam aircon. Muktamar Dewan Ulama PAS kawasan Jerantut, panas. Sebab kat markah aircon ada, tapi aircon kurang berfungsi, tak sebih lagi. Sejuk ataupun panas, kita kena berjuang. Hari ni mungkin sejuk ni sebabnya kita dah ramai, banyak pemimpin apa semua pergi hotel apa semua. Tapi jangan sampai kita pergi ke markas-markas, kita dah rasa tak selesa. Sejuk ataupun panas. Dan yang ke-8, al-kathrah awil qillah. Kita banyak ke, kita sedikit ke, kita tetap berjuang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab tafsir dinyatakan, dihuraikan tentang sebalik ungkapan khitabullah ini. Firman Allah SWT ini adalah merupakan menyingkap peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang boleh kita ambil iktibar pada hari ini, iaitu peristiwa Perang Tabuk. Selepas Allah SWT menempelak beberapa golongan yang tak mau berjihad, Allah SWT beritahu, infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kamu, bangkitlah kamu, bangunlah kamu, dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Jadi peristiwa Tabuk ini cukup menarik. Ya, satu peristiwa yang kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, ada satu riwayat daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan satu hadis yang panjang lebar, menceritakan hal dirinya yang termasuk di kalangan orang yang ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Tabuk ni menarik. Kenapa? Pertama, dia berlaku di hujung hayat Nabi SAW pada tahun 631 Miladiyah ataupun pada 9 Hijriyah. Dan dia adalah merupakan perang terakhir yang dihadiri oleh Nabi SAW. Kalau kita baca sirah, perang di zaman Nabi ni, di zaman Nabi, hayat Nabi ada lebih kurang 84 perang. Dan 19 perang Nabi hadiri. Malah Nabi mengetuai perang tersebut. Jadi adalah pelik pada hari ini kalau seorang itu ulama tak mau berjihad, tak mau terlibat dengan masyarakat, tak mau berjuang, nak jaga hati, ia nak sucikan diri, akhirnya tidak berkecimpung dalam masyarakat. Sebab itu alhamdulillah kita duduk dalam PAS ni, kita mengajar, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, dalam masa yang sama kita berjuang, berjihad pada jalan Allah SWT, selari dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan peristiwa Tabuk ini sebenarnya adalah, kalau bahasa kasar kita namakan perang menuntut bela. Kenapa? Sebab sebelum itu berlaku peperangan Mu'tah, di mana sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah terbunuh syahid. Ja'far bin Abi Talib ini juga digelar sebagai Ja'far At-Tayyar. Ini semua tahu tahulah, kita kongsi je hari. Ja'far At-Tayyar ni gelaran Nabi. Kenapa Nabi bagi dia Ja'far At-Tayyar? Kerana kita tahu Ja'far bin Abi Talib adalah pemegang bendera.
Sebab itu hari ini bendera PAS tak boleh jatuh ke bumi. Kalau jatuh ambil cepat-cepat simpan. Kerana itu adalah merupakan imej lambang kemegahan kita. Dan dalam peristiwa Mu'tah, berlaku di Mu'tah. Mu'tah ni sahabat-sahabat belajar Jordan. Siapa belajar Jordan? Ustaz Hidayat belajar Jordan. Siapa belajar Jordan sini? Ada pelajar Jordan? Tak ada. Bekas pelajar Jordan? Tak ada. Azhari belaka sini. Kejar Jordan. Di Jordan ada satu tempat bernama Karak. Ada rupanya Karak Jordan. Ada. Karak nama dia. Dan di Karak itu ada satu daerah nama Mu'tah. Dan pernah berlaku satu perang Mu'tah, di mana Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat. Kenapa? Ada tentera Rom yang mengganggu orang Islam nak menunaikan ibadah haji. Lalu Nabi hantar tentera, dan salah seorangnya yang memegang bendera ni Ja'far bin Abi Talib. Kita ringkas cerita, Ja'far bin Abi Talib, ia telah dipotong tangan kanan, pegang tangan kiri, sepit dengan ketiak, akhirnya dia dibunuh. Dan bendera itu jatuh lalu disambut oleh sahabat yang lain. Lalu Nabi SAW beritahu bahawa kedua tangan Ja'far telah digantikan dengan sayap, dan dia boleh pergi ke mana saja syurga yang dia ingin pergi. Lalu digelar sebagai Ja'far At-Tayyar. Bahasa Arab, kalau At-Tayyar ni ialah pilot tak? Ustaz ambil tak? Pilot. Kita pergi ke airport tu, At-Tayyar tu pilot. Jadi dia boleh pergi ke mana saja syurga dia nak pergi. Dan makamnya ada lagi di Mu'tah sekarang ni, dan medan Mu'tah pun masih lagi dijadikan sebagai tempat untuk pelancongan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menghantar tentera ini sebagai menuntut bela kerana Ja'far dibunuh oleh tentera Rom. Ini peristiwa Tabuk. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang kita boleh ambil, iktibar secara ringkas peristiwa Tabuk ini. Yang pertama, Tabuk adalah ujian keimanan. Bila susah kita boleh berjuang, bila payah hati-hati kita. Bila tak jadi YB, Masya Allah, takbir kuat tu. Bila jadi YB, I tak berapa berani nak menegur ni. Sebab apa? YB. Jangan main. Ini ujian. Belum jadi menteri, Masya Allah, salam semua kita. Dah jadi menteri, kita terpaksa berebut nak bersalam dengan dia. Dia tuk cokoh kita. Ini bukan menteri PAS ni. Tapi ini hati-hati. Ujian keimanan. Dalam peristiwa Tabuk, Islam dah lama dah menang apa semua ni. Nabi SAW dah kuat. Lalu berlaku ujian. Ujian apa? Panggil sahabat-sahabat ni berjihad. Kenapa? Nabi dengar tentera Rom yang diketuai oleh Hercules nak membantai tentera Islam. Dia telah mengumpul 40,000 tentera. Lalu dalam peristiwa Tabuk ni, satu yang unik berlaku, Nabi ajak semua orang perang. Peristiwa perang sebelum ni, mana ajak semua orang? Bahkan Nabi akan susun secara sembunyi-sembunyi, strategi, tak boleh cerita kepada orang. Perang Tabuk, semua terlibat, semua dipanggil dan diterangkan strategi satu persatu. Ini uniknya perang Tabuk. Dipanggil hingga Nabi SAW mengumpulkan lebih kurang 30,000, boleh lawan 40,000. Ini tentera yang teramai dikumpul oleh Nabi SAW. Tapi ujian berlaku, kenapa? Kalau perang di Madinah, okeylah, sebelah rumah je. Masyarakat kat sini, Allah, sebelah rumah itu pun tak boleh datang. Contohnya, kalau pergi Kelantan, berapa jauhnya? Payah nak pergi. Jadi dalam perang Tabuk, bukan di Madinah, bukan di luar kota Madinah, bahkan di Tabuk, 700 kilometer lebih. Bukan naik Honda Accord, dan bukan juga naik Nissan Tiana, ataupun naik Velfire, naik unta. Bahkan ada riwayat menyatakan seekor unta 10 orang naik. Ujian berat. Kemudian berlaku di musim panas. Allahu Akbar, macam mana nak pergi ni? Dah naik unta, musim panas. Dan kebetulan musim panas ialah musim kurma sedang keluar hasil. Buah sawit tengah banyak, durian tengah gugur. Kalau jerantuk sekarang ni, durian tengah gugur, tiba-tiba nak pergi program, payah kita. Ini ujian berat. Bahkan ketika itu makanan pun terhad. Nak berjalan jauh, makanan terhad, terpaksa rendam kulit-kulit binatang yang dah disembelih itu, rendam lama-lama makan, dan daun-daun kayu dimakan. Ini ujian. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, peristiwa Tabuk adalah ujian keimanan. Dalam peristiwa Tabuk, Nabi SAW menghantar tentera ini sebagai menuntut bela kerana Ja'far dibunuh oleh tentera Rom. Ini ujian.
dan terpaksa pula berdepan dengan tentera yang paling hebat ketika itu, tentera Rom. Nabi SAW mengajak para sahabat keluar. Ada riwayat menyatakan beberapa orang sahabat, mereka bukan tak cinta pada jihad, mereka bukan ahli, mereka adalah sahabat Nabi. Sahabat ini adalah udul, ashabi kan nujum, Nabi kata SAW. Kita tak boleh mencederakan para sahabat. Mereka adalah orang yang dijanjikan syurga. Tapi dalam peristiwa itu nak menunjukkan orang paling dekat dengan Nabi SAW pun akan diuji imannya, ujian kesenangan ini. Jadi ada 3 orang sahabat yang disebut dalam sirah, iaitu Ka'ab bin Malik tadi, dan Murarah bin Rabi', dan yang ketiga ialah Hilal bin Umayyah. Ada 3 orang sahabat yang tak pergi. Saya baca sirah ni, dia banyak cerita lah. Ada cerita Abu Zar yang naik unta uzur, tercecer belakang, jauh perjalanan, tapi akhir sampai. Dan ada satu riwayat, saya tak pasti, ustaz-ustaz tolong tahkikkan lah. Dulu cerita dulu kan kita banyak baca buku-buku yang tulis, kadang-kadang dia tak tahkik, tapi kita ingat sampai sekarang cerita tu. Tapi kena tahkik semula, ulama-ulama ni tak boleh saya bawa cerita yang orang kata tak tahu asal usulnya. Cuma ada satu cerita, seorang sahabat ceritalah, cerita nak kongsi. Ada seorang sahabat, dia nak pergi, tapi bila balik rumah dia ada isteri 2 katanya lah. Jadi bila balik rumah, Allah, bini seorang bentang kapek, seorang kata, abang nak teh tarik ke, nak kopi ke, nak Milo ais. Akhirnya tak apa jadi, duduk. Kemudian dah nampak Rasulullah SAW dah keluar jauh. Tak apalah, kau boleh gerak selepas ni. Ya. Dah nampak je ujung debu-debu, tak apalah, kau pergi petang sikit. Akhirnya hilang dari pandangan, dan akhirnya sampai besok hari, sampai lusa tak pergi berjihad. Ini ada kisah-kisah yang diriwayatkan. Menarik peristiwa ini, ujian keimanan. Dan dalam peristiwa ini terbahagi golongan yang tak pergi ni kepada sahabat, kepada munafik, dan juga orang-orang yang Nabi SAW izinkan, tak apa, jangan pergi. Budak kecil, orang tua, orang sakit, tak payah pergi. Ini adalah ujian keimanan. Maka kita hari ini ujian-ujian datang, hati-hati. Ujian wanita tadi, jangan main-main Ustaz. Ustaz dia ada pengalaman ni, ujian wanita. Tu dia angguk ria tu. Jangan main-main, Allahu Akbar. Dewan ulama, ketua dewan ulama, anda dalam hati tu ada niat. Orang lelaki tapi mimpi mikir kita dewan ulama. Dah. Kena hati-hati ni, ujian iman. Lagi berat, lagi tinggi kedudukan kita, maka lagi berat ujian. Orang yang paling berat ujian ialah Ar-Rasul Ulul Azmi, dan Nabi SAW adalah orang yang paling berat ujian. Jadi maka kita ujian akan datang. Sebab tu kita kena hati-hati. Sebab kita pimpinan PAS membawa nama jamaah, bukan membawa nama individu. Bawa nama jamaah. Ya, kita nak pergi keluar minum pun fikir 2-3 kali. Kedai MJ ke kedai TMJ. Kena fikir tu. Kalau dah 5 kali kedai MJ, ustaz ni lain macam ni, kedai MJ macam. Kita fikir belaka ni, ujian keimanan. Jadi yang pertama, ujian iman. Yang kedua, ujian iman ni juga, kita nak cerita kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni beritahu, dia tak pergi berjihad. Dia bukan tak sayang pada Nabi, tapi maklumlah ketika itu macam-macam fikir, akhirnya tak jadi pergi. 3 orang ni. Jadi Ka'ab bin Malik beritahu dalam hadis yang panjang itu, kami tak pergi. Kemudian Nabi SAW balik, kami sambut dengan kemenangan. Sebab perang Tabuk ni perang yang menang tanpa perang. Ada kisah menarik di sebaliknya. Jadi sahabat-sahabat ni sambut, tapi Nabi masam muka. Hingga kan sehari berikutnya dia lalu di jalan, dia beri salam, Nabi tak jawab salam. Ini disebut dalam sirah ni. Kalau dia tak beri salam, Nabi pun tak beri salam. Bahkan Nabi akan ambil jalan lain. Sampai isterinya sendiri mengikut Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik. Kadang-kadang kita baca tu, ini dah nusyus ke apa ni, tapi itulah realitinya. 40 hari isterinya boikot. Tak bersama, lari, tak duduk, tak apa, wallahualam makan minum, saya tak pasti. Tapi itulah kisahnya. Dan Nabi boikot sampai 50 hari. Maknanya ada boikot ni.
Ini sahabat-sahabat kita yang degil kita pakai boykot je. Janganlah gitu. Tapi nak ceritanya sirah boykot tu berlaku zaman Rasulullah SAW hingga turunlah ayat Allah Ta'ala ampunkan. Dan Ka'ab bin Malik ni kata, hari turun ayat mengampunkan aku, dengar suara Nabi SAW mengampunkan aku tu, semua orang keluar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pelik, kenapa orang takbir ni? Bila aku jumpa, mereka kata Allah Ta'ala dah ampunkan kamu, Nabi dah maafkan kamu. Jadi Ka'ab bin Malik menyatakan, sebelum itu dia kata dia terasa bumi begitu sempit, tak boleh nak keluar ke mana. Rasa Allahu Akbar, tekanan. Siapa boykot? Nabi boykot ni. Sahabat mesti ikut Nabi. Jadi hari dia dimaafkan, dia kata itulah hari yang paling seronok dalam hidup dia, seolah-olah dia baru dilahirkan di muka bumi. Ini ujian iman. Yang kedua ialah pengorbanan harta dan nyawa. Dalam perang Tabuk ni sangat menarik kisah bagaimana sahabat-sahabat berkorban harta. Sayyidina Osman 1000 dinar bagi. 1 dinar tahu berapa ringgit ni? 1 dinar Jordan berapa ringgit sekarang Ustaz? 6 ringgit lah 1 dinar 6 ringgit setengah sekarang ni. Masa saya dulu 4 ringgit ya, 3 ringgit. Oh, sekarang ni 6 ringgit setengah 1 dinar Jordan. Dan bukan saja 1000 dinar, 900 unta. Seekor unta berapa ringgit? Kalau unta Malaysia daripada New Zealand 5,000 ringgit. Tapi yang unta kat Mekah, kalau kita baca tengok YouTube, ada satu unta dipanggil unta sultan. Tadi Halimah Sultan. Halimah Sultan ni saya. Ada unta sultan. Unta sultan ni dia tak makan dedak, tak makan rumput biasa. Dia makan buah strawberry dari Taif. Ya ni di Mekah ni. Dia makan buah apple. Dia makan buah lime, buah apa. Ini yang memang power. Sebab tu Nabi SAW beritahu, kalau dengan tangan kamu dapat Islamkan seorang, dia lebih bernilai daripada humurin ni'am, unta merah. Itu yang unta mahal tu. Nilainya macam kereta Ferrari lah zaman ni. Kalau setakat Alphard jauh lagi. Ferrari merah tu 1.5 juta. Jadi Sayyidina Osman 900 ekor unta fisabilillah untuk perang Tabuk. Dan 100 ekor unta pantas untuk menjadi tunggangan pejuang-pejuang Islam. Sayyidina Umar pula separuh harta serahkan pada jalan Allah. Datang Sayyidina Abu Bakar, seluruh harta aku infak pada jalan Allah. Hingga ada sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu dan isteri kamu? Yang tinggal pada aku dan isteri aku adalah Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ini peristiwa berlaku. Bahkan ada cerita-cerita yang saya sebut tadi lah, yang saya baca dulu-dulu tak tahu tahqiqnya. Tuan-tuan boleh tahqiq semula. Ustaz Man tahqiq ya. Senang je nak tahqiq ni. Buka Google je cerita. Ada kisah-kisah yang wanita-wanita tak boleh nak pergi. Wanita tak daya, uzur tua. Kemudian datang jumpa Nabi, hulur pada Nabi. Benda apa ni makcik? Ini adalah gumpalan rambut saya ni. Orang jangan kata rambut kah. Kenapa? Ya Rasulullah, aku tak ada harta, aku tak ada anak untuk infak pada jalan Allah. Bawa jelah gumpalan rambut saya ni, nampak musuh, engkau balinglah. Itu sebahagian daripada pengorbanan saya. Bahkan ketika itu, bila Nabi SAW isytihar jihad, isytihar infak, membukit harta diinfakkan oleh para sahabat. Sebab itu perjuangan PAS ini adalah perjuangan pengorbanan dan infak. YB ni kalau tanya, berapa banyak infak pada jalan Allah Ta'ala? Orang nampak kamu YB, tapi kena infak. Infak menyucikan hati dan menyucikan harta. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini adalah peristiwa pengorbanan. Jadi sebab itu kita kena berkorban banyak hari ini. Dia ulama kena korban. Saya kena korban, tuan-tuan kena korban. Ya, insya-Allah kita ni korban dalam perjuangan PAS ni, Allah Taala akan jaga. Saya masih ingat daripada sekolah dulu orang tegur, daripada sekolah menengah orang tegur, "Ustaz, jangan kuat sangat PAS. Nanti payah kerja." Akhirnya saya dapat dulu kerja pada dia. Ini cerita sungguh ni.
Masa kerja UMP, sahabat-sahabat tegur, Ustaz jangan kuat sangat, ini orang Kementerian Pendidikan dah telefon ni. Alhamdulillah dapat jadi pengarah Pusat Islam UMP dulu. Kita punya main menyorok semua lah, menyorok program, sorok nama, sorok keluar harakah nama kita telefon harakah, tolong buangkan nama saya tu, bahaya tu, saya kena ni orang. Oh, takut juga tu, teruk takut masa tu. Nak baca harakah pun menyokok. Satu kali bila nak tukar ke 2 tahun, tamat kita punya kontrak, nak sambung semula jadi pengarah Universiti Malaysia, pengarah Pusat Islam Universiti Pahang, Malaysia Pahang. Saya baca harakah kedai mamak, dalam anggapan orang UMP tak ada, tak dengar, tak datang situ. Baca-baca, seronok baca harakah. Assalamualaikum Ustaz. Tengok-tengok pendaftar UMP datang. Araban betul kata. Tapi alhamdulillah, selepas pada tu sambung 2 tahun lagi jadi pengarah Pusat Islam. Sebab tu saya rezeki tangan Allah. Orang di dalam di Kuantan ni hak paling bengang saya dulu ialah Wabi Syafiq. Sebab duduk kat Don dia, Indrapura dulu. Repot sana sini, dengan polis dia repot, dengan pendidikan dia repot. Akhirnya bila BN kalah baru ni, dalam sidang Don, saya duduk dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya ni kalau UMNO tak nak saya dah masuk PAS. Dia kata, oh macam tu masuk PAS pula jadi. Itu dia cakap saya tu, Wabi Syafiq. Jadi kita yakin dengan pengorbanan kita, Allah SWT akan gantikan dengan terbaik. Jangan risau, jangan bimbang. Tengok sahabat-sahabat kita di sini. Ini bukan calon-calon orang yang ada jawatan kat sini. Saya pergi mana-mana, orang hebat, orang dalam pendidikan, orang yang ada jawatan. Tapi Allah SWT yang jaga rezeki kita, insya-Allah. Kalau kita jadi kerajaan besok, lagilah sedap. Dr. Azhar terus jadi rektor Kuala Universiti Yayasan Pahang. Sekarang dia timbalan rektor. Contohnya, jangan rakam ni gambar orang. Yang ketiga, cinta kepada jihad ni. Kalau kita lihat dalam peristiwa Tabuk ni, dia ada satu kumpulan yang 7 orang yang digelar sebagai Al-Bakka'una. Al-Bakka'un ni maksud orang menangis. Dia orang ni di kalangan wanita-wanita, orang lelaki yang mampu berjihad tapi tak ada kenderaan. Jadi akhirnya bila Nabi SAW ajak berjuang, dia orang tak boleh pergi sebab tak ada kenderaan. Lalu dia orang ni meratap menangis. Hebatnya dia orang ni, Allah SWT turunkan Al-Quran. Dalam surah Taubah ayat 90 dia terjemahannya, dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya mereka memberi kenderaan kepada mereka, engkau berkata, tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan untuk membawa kamu. Mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan. Mereka ni kalangan wanita-wanita, orang lelaki yang tak ada kenderaan, bercucuran air mata. Allah SWT rakamkan peristiwa mereka ni dalam surah At-Taubah. Cintanya kepada perjuangan dan jihad di jalan Allah. Yang keempat, yang risau sikit lagi, ada 2-3 lagi. Yang keempat, iktibar dari peristiwa Perang Tabuk, kenali musuh sebenar. Perjuangan kenali musuh sebenar. Jangan kita tersalah berlawan sesama teman seperjuangan kita. Jadi dalam peristiwa ini, musuh sebenar ialah munafik. Munafik ada 2 kumpulan. Munafik yang memang orang kata penakut betul, tak nak pergi perang. Satu lagi, munafik yang menonjolkan mereka ni bagus molek, tapi sebenarnya hati busuk, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang munafik ni, bila Nabi SAW balik daripada perjuangan jihad ni, Nabi kenali ni, siapa-siapa yang tak perang ni. Antaranya golongan munafik. Dan golongan munafik datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ni tak perang ya Rasulullah, bukan kami tak cintakan syahid. Oh, hebat orang munafik ni. Tapi sebenarnya kami tahu ya Rasulullah, kita kalau perang orang Arab, okey. Tapi ini perang dengan orang Rom. Orang Rom matanya biru, kulitnya putih. Dan dia orang ni Rom ni biasa kalau perang dia akan bawa perempuan. Jadi kami ya Allah, ya Rasulullah, kami nak jaga hati kami ya Allah, supaya ikhlas berjuang di jalan Allah. Kami bimbang kalau kami pergi terpaling niat pandang kepada wanita-wanita. Masya Allah, berubah jadi alasan ahli sufi tu.
Ini adalah golongan munafik. Bahkan golongan munafik lagi dahsyat pada zaman itu. Mereka telah membuat satu masjid yang digelar sebagai Masjid Dirar. Kan dalam Perang Tabuk ni ada kisah. Buat satu masjid, padahal ada dah Masjid Nabawi. Buat Masjid Dirar. Orang tanya, kenapa buat Masjid Dirar lagi? Dah ada masjid ni. Oh, dia orang kata, masjid Nabi tu jauh. Orang Islam ni ramai yang uzur-uzur, yang sakit, yang OKU. Jadi Masjid Dirar ni dekat, senang orang tua nak pergi. Ini orang munafik. Dan dia jemput Nabi, ya Rasulullah, tolong datang semayang sini. Supaya bila Nabi semayang, rasmilah Masjid Dirar ni. Dirasmikan oleh Nabi SAW. Kalau zaman sekarang memanglah dia akan buat surat. Dia jemput Wabi Andan untuk merasmikan, bagi ucapan. Tapi zaman dulu dia jemput semayang je. Kalau Nabi semayang, confirm masjid ni diiktiraf. Dan Nabi SAW, bila dia panggil, Nabi kata tunggu dulu, aku nak pergi ke Tabuk dulu, dan balik Tabuk nanti aku akan pergi sini. Tapi dalam perjalanan itulah turun surah ayat walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Dahsyat masjid ni. Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar, satu masjid tu buat mudarat. Masjid buat mudarat. Dulu orang kata masjid apa? Kat Terengganu masjid apa? Masjid Kristen dulu. Orang PAS juga duk ngata dulu. Dia kata masjid dirar. Masjid bukan dirar, masjid manfaat, maslahah. Tapi Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad ni ingat ni, masjid ni masjid dirar. Walladzina takhazu masjidan diraran wa kufran, masjid jadi tempat buat kufur. Wa tafriqan bainal mu'minin, pecah belah orang beriman. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluh, jadi pusat kubu orang memerangi Allah dan Rasul. Dahsyat masjid ni. Jadi bila Nabi SAW dapat wahyu ini, bila balik Nabi tak pergi sembahyang, Nabi arahkan sahabat bakar Masjid Dirar. Ini adalah masjid yang disuruh bakar oleh wahyu Allah Ta'ala. Hari ni jangan bakar masjid. Kalau nampak gaya-gaya kuat sangat menentang Islam, jangan bakar. Sebab tidak ada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah orang munafik dahsyat. Itu dalam jamaah Rasulullah SAW, apatah lagi jamaah kita. Hati-hati. Ada orang yang berjuang, dia nak jawatan. Ada orang yang berjuang nak manfaat duniawi. Ini bahaya. Sebab itu kita dalam PAS, kita diajar, dilatih, kita berjuang adalah fi sabilillah. Kita berjuang ikhlas kerana Allah SWT. Yang datang kemudian itu adalah advantage untuk kita, Allah Ta'ala bagi. Rezeki untuk kita, Allah Ta'ala bagi. Sebab itu Syekh Ibn Athaillah Iskandari beritahu, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha sirru wujudul ikhlasi fiha. Itu Syekh Ibn Athaillah Iskandari. Dia beritahu, amalan-amalan kita ni macam patungnya. Patung, awak buatlah patung lawa sekali, macam mana sekalipun, tapi kalau kosong, orang benci je, tak suka pun, tak boleh buat apa-apa. Tapi rahsia kehebatan patung itu apabila ada rohnya. Amalan kita kosong seperti patung kalau tak ada rohnya, maka roh amalan itu ialah ikhlas pada jalan Allah Ta'ala. Kita ni berjuang hebat sekali mana pun, kalau tak ada ikhlas, Masya Allah, tak ada nilai. Tapi kalau kita ikhlas, di situlah rahsia kehebatan perjuangan kita. Yang kelima, nasrun minallah. Ini kita berjuang memang nak nasrun minallah. Sebab itu kita kena munajat, kena dekat diri pada Allah Ta'ala. Dalam peristiwa Tabuk, tentera musuh 40,000, tentera Islam 30,000. Pada mata kasar boleh kalah, tapi tentera musuh, mereka lihat di sebalik tentera Islam itu ada ratusan ribu tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di samping itu ada sejarah juga yang dicatat. Ini saya nak sebut yang tak tahqiq ni, cerita tak tahqiq. Bila Nabi SAW berkampung di Tabuk, tentera-tentera musuh ni mereka hantar dia punya pengintip. Hantar siang hari, sahabat-sahabat ni tengah berlatih. Hantar malam hari, sahabat-sahabat ni bangun qiyamul lail, bermunajat, baca Quran. Hantar siang hari, tengok sahabat-sahabat, memang ketika tu Nabi SAW arahkan sahabat ni dedahkan tubuh sikit, supaya apa? Nampak katang tu. Kita kalau dedah tubuh, payah juga ni. Kalau saya dedah tubuh lagi teruk, musuh kan semelih je ni. Sebab itu ada juga cerita, ini cerita yang tak tahqiq.
yang dibolehkan orang lelaki tua menginai rambut. Ada juga yang saya baca kisah boleh inai rambut ketika itu, inai rambut merah, inai supaya musuh teropong tak ada langsung berubah ni. Semua orang muda. Barulah timbul kegerunan. Akhirnya peristiwa Tabuk tidak berlaku. Tabuk tidak berlaku. Islam dikurniakan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Sebab itu perjuangan kita diminta untuk bekerja, menang, kalah, keputusannya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam dan terakhir ialah strategi kita. Kita lihat Nabi berstrategi. Ya, nak perang ini pertama Nabi minta semua orang terlibat supaya timbul kegerunan. Yang kedua Nabi ajak perang kat luar supaya apa? Supaya jangan melibatkan orang tua, orang sakit, anak muda, dan tamadun Madinah itu tidak musnah. Kalau perang dalam negeri akan musnah tamadun itu. Dan yang seterusnya ialah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah beberapa manfaat ataupun iktibar yang boleh kita ambil daripada sirah Rasulullah SAW yang cukup kaya. Dan Tabuk ini ada satu hadis yang dikumpulkan satu buku disebut 40 hadis i'jaz hadis Nabi SAW. Ya, yang mana Nabi SAW pernah sebut bahawa Tabuk ini kamu akan bila sampai ke Tabuk dia ada satu mata air tapi kawasan tu gurun lagi. Tapi Nabi SAW ada mukjizat. Nabi kata jangan minum lagi, biar aku ambil air dulu. Kemudian Nabi basuh tangan, letak semula air. Akhirnya air mata air yang kecil itu boleh minum 30,000 orang pejuang. Itu mukjizat Nabi dalam perang Tabuk. Dan Nabi SAW beritahu kamu akan lihat Tabuk ini akan jadi kawasan berair lembah. Sekarang Tabuk kalau kita pergi dah jadi kawasan menghijau berdasarkan apa yang Nabi SAW sebut ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesimpulannya marilah sama-sama kita bekerja keras. Antara perkara yang penting kita perkukuhkan Dewan Ulama kita, mantapkan sekurang-kurangnya kita dapat target 100 orang ahli Dewan Ulama. Dan saya mengucapkan tahniah Dewan Ulama PAS kawasan Daerah Kota dengan jumlah alimat yang ramai, dengan jumlah muslimin yang hebat-hebat ini, insya-Allah kita boleh jadikan sebagai satu benchmark kepada kawasan-kawasan yang lain. Kemudian ada pula ucap tama ni. Saya tak buat ucap tama. Patutnya Ustaz Din jangan buat ucap ni, saya yang buat patutnya. Tapi saya belajar daripada dia. Dia orang hebat lah, orang lama dalam perjuangan. Jadi maknanya dewan-dewan ulama lain kita boleh jadikan benchmark untuk memantapkan supaya dewan ulama ini ke depan bersama-sama dengan dewan-dewan muslimat, dewan pemuda dan seumpamanya. Dan ada satu perkara yang sangat penting pada hari ini ialah undi 18 ni. Ya, kita insya-Allah bawah dewan ulama kita ada lajnah ulama pelapis. Dan kita ada madrasah, kita ada ma'tafiz yang kita, di bawah kita apa semua. Di situ ramai pelajar-pelajar yang dah sampai umur 18 tahun ke atas. Ini antara strategi mereka kita kena garap supaya dapat sama-sama mengundi kita. Ya, kita ada ustaz-ustaz di ma'tafiz, dia ada ma'tafiz turas, ya, ada di madrasah-madrasah, ada di universiti. Ini kita kena kerja. Ya, supaya kita dapat tarik mereka sekurang-kurangnya tak jadi ahli pun mengundi kita insya-Allah. Jadi itu saja yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua, dan juga terima kasih kepada sahabat kita daripada Parti Bersatu yang hadir pada hari ini di bawah Biro Agama Parti Bersatu, dan juga saya dimaklumkan daripada UMNO pun akan hadir, tapi ada urusan. Jadi ini juga